Dia tidak boleh terbalik. Tuan-tuan menguasai bahasa lain. Bahasa Quran ditinggalkan. Saya boleh memandang ke Cina. Sebab ada kata-kata sahabat, utlubul ilma walau kana fisin. Nampak tu? Sahabat tu cakap tu. Bila kita ada mengatakan hadis Nabi, orang kata hadis lemah pula dah. Tak apalah, kita anggap sebagai kata-kata sahabat. Sekurang-kurangnya orang ada kata, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Dia tak sebut pun, tuntutlah ilmu sampai ke Indonesia. Ataupun sampai ke Malaysia dan sebagainya. Tapi disebut begitu, tuan-tuan. Tetapi apabila kita mengambil Islam sebagai cara hidup, mau tidak mau, suka ataupun tidak suka, bahasa sendiri itu kena diketepikan, letak nombor 2 dulu. Kita kena mempelajari bahasa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam usaha untuk memahami kehidupan sejati sebagai umat Islam. Nak cerita ni panjang, tuan-tuan. Datuk Hashim dah gerak-gerak dah tu. Saya pun risau juga. Ya. Tetapi tuan-tuan dan perempuan sekalian, kalau kita gagal memandang kekuatan diri sendiri, kita lebih melihat kekuatan orang lain, sedangkan yang ada pada kita ini sudah cukup kuat. 600 tahun dahulu sebelum Islam datang ke alam Melayu, orang Melayu tak ada apa-apa. Tuan-tuan tengok tak dalam sejarah kita ini, sebelum Islam sampai, ketika itu orang Melayu masih lagi beragama Hindu Buddha. Ya, tuan-tuan, 600 tahun dulu sebelum Islam datang. Tak ada apa-apa. Melaka tidak berapa terkenal. Ya. Kemudian negeri Melaka itu sebagai pusat center ketika itu. Tidak ramai pun yang datang berdagang walaupun telah ada. Tetapi apabila kerajaan Melaka diislamkan, disambut oleh orang Islam, orang Melayu ketika itu. Tuan-tuan lihat, Melaka menjadi satu kerajaan hebat yang dikunjungi oleh serata dunia. Kerana apa? Kerana kita telah menerima Islam sebagai satu cara hidup. Itu yang pertama. Nak cakap yang kedua, kena tanya Tuan Datuk Pengurusi dulu, boleh ke? Kalau tidak, saya berhenti dulu, sambung kemudian. Datuk mengangguk-ngangguk mana tu, dia mudah aja mengangguk-ngangguk, tandanya setuju dalam hati, bila cakap, bila nak berhenti pula. Jadi saya ikut kata hati Datuk, saya berhenti dulu, cakap kemudian. Memang dia faham betul kata hati saya, tuan-tuan. Alhamdulillah. Tuan-tuan ya, kalau kita tengok tadi, jawapannya kita kena pergi yang asas. Cermin diri kita dulu. Kalau kita orang Islam, asasnya ialah Al-Quran umpamanya. Kalau kita orang Islam, asalnya tulisan Jawi itulah yang utamanya, yang lain secondary belaka. Saudara-saudara, tadi dah dijawab bila saya tanyakan tentang latar belakang sejarah yang menyebabkan Malaysia, penduduk Malaysia, orang Malaysia agak-agak terlepas pandang kepada pembinaan syahsiah mukmin sejati ini. Saya nak pergi kepada Profesor Datuk Hashim Yahya. Ustaz, natijah daripada pembinaan syahsiah mukmin sejati tergambar dalam satu ayat suratul Anfal, ayat-ayat yang awal. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Saudara-saudara, orang yang beriman itu bila disebutkan Allah, nama Allah kepadanya, gementar tubuhnya, gementar jiwanya, gementar hatinya, takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah-tambah iman mereka. Ustaz, macam mana kegementaran begitu Ustaz
Manusia yang begitu itu boleh bina tamadun, Ustaz. Manusia yang dalam sujudnya dia kata berjam-jam sujudnya, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengikat dirinya dalam peribadatan yang sedemikian. Bagaimana manusia ini boleh membina tamadun, Ustaz? Jadi kalau dapat Ustaz ulas sikit, Ustaz. Sila, Ustaz. Terima kasih. Saya nak sebut sikit lagi tentang kalimah iman atau mukminun, mukminat yang saya sebut. Yang saya sebut ada 200 lebih itu dalam Quran, ialah khusus kalimah mukminun, mukminat. Tak termasuk dalam ya ayyuhallazina amanu. Kalau masuk lagi ya ayyuhallazina amanu, lagi 400 lebih ada sebut. Begitu artinya dalam Quran banyak sekali menyebut tentang kalimah menyuruh manusia balik kepada berpegang kepada iman. Hidup berasaskan kepada akidah tauhid, iman kepada Allah, percaya yang yakin dengan dosa dan pahala, syurga dan neraka. Kemudian dalam Al-Quran pula ada 2 ayat atau 2 tempat disebut al-mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang mukmin yang sebenarnya. Ada 2 tempat disebut. Satu ayat yang dibaca oleh Datuk Pengerusi tadi, di mana di akhir ayat itu disebut ulaika humul mu'minuna haqqan. Orang yang sifatnya demikian, yang bila disebut kalimah Allah akan gemetar hati mereka dan sebagainya tadi, mereka itulah orang-orang yang beriman sebenarnya. Satu lagi tersebut di dalam satu ayat lagi, wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah wallazina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. 2 tempat Allah sebut dalam Quran di antara ciri-ciri orang yang beriman yang sebenarnya. Hadirin hadirat sekalian, tadi kita sebut bahawa tugas kita sebagai khalifah untuk menjadi ejen pembangunan, ya, bukan ejen untuk merosak dan fasadkan dunia ini. Wallahu la yuhibbul mufsidin. Allah sangat benci dan tidak suka mereka-mereka yang melakukan kerosakan di muka bumi ini. Kenapa orang yang nak membangunkan negara dan bumi ini, dia berhajat kepada iman ini. Dan iman orang mukminun yang haqqa tadi, dia adalah orang yang sentiasa hidupnya berpegang kepada agama dan percaya yang yakin kepada Allah. Sebab itu dalam sepotong hadis ada seorang sahabat datang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong beri saya satu amalan, satu saja, saya nak berpegang sungguh-sungguh." Lalu Rasulullah kata, "Qul Rabbi Allah summa istaqim." Katakan Tuhanku Allah, makna beriman, summa istaqim, kemudian hendaklah kamu istiqamah. Dalam ayat pula, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla taqwa la tahzun, sampai akhir ayat. Mereka yang berkata Tuhan kami Allah, kemudian mereka istiqamah. Yang penting tuan-tuan, beriman mudah. Kita semua orang beriman. Orang Islam seluruh dunia daripada dulu hari ini, alhamdulillah kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi orang mukmin dan orang Muslim. Tetapi yang menjadi masalah ialah adakah kita istiqamah